Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan manusia yang jenis kedekut ni, jenis bakhil ini. Dia ada kekayaan, dia ada kesenangan, tapi dia merasakan bahawasanya kekayaan dan kesenangan yang berlaku pada dia itu adalah kekayaan dan kesenangan yang kekal, yang hasil usaha dia. Dia tak fikir benda itu rezeki. Pagi tadi masa saya bersarapan, ada seseorang mari membisikkan kepada saya tak boleh sebut nama ya. Dia kata, "Ustaz, anak ni ataupun perkara lain, harta ke dan sebagainya, semuanya adalah rezeki daripada Allah. Jangan lupa Ustaz," dia kata. Subhanallah. Kekuatan kita, kemampuan kita, kita boleh buat ibadat ya, walaupun sakit pinggang, walaupun sakit urat, tapi kita boleh berjalan di dalam, pergi ke majlis ilmu dan sebagainya. Semua itu adalah rezeki daripada Allah agar manusia itu berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah melalui rezeki yang Allah Ta'ala beri dia. Rezeki umur, berkat umur kan? Rezeki makan minum, rezeki harta dan sebagainya. Semuanya Allah Ta'ala beri itu bukan saja-saja, bukan mereka yang jenis kedekut ni. Dalam ayat yang lain pada surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi." Allah Ta'ala kata, siapa yang kedekut, dia kedekut bagi untuk diri dia sendiri. Yang kedekut ni rugi. Sedangkan Allah Ta'ala kata pada surah Al-Lail, "Fa amma man a'ta wattaqa." Adapun orang-orang yang memberi, makna memberi infak, sama ada zakat atau hartanya, sedekahnya, dalam keadaan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan janji Allah yang baik, iaitu syurga. Mana dia yakin dengan syurga Allah, dia yakin dengan janji-janji Allah, dengan perkara-perkara yang baik yang berupa syurga dan sebagainya, keredaan Allah dan sebagainya. Fasanu yassiruhu lil yusra, Allah Ta'ala akan beri dia kehidupan yang baik. Segala urusannya dia akan jadi mudah. Kita sebagaimana contoh, kita kata kita nak buat Masjid Al-Mu'minin ni, kita nak bina, kos berapa? 3.5 juta. 3.5 juta. Kalau mereka memahami apa ayat yang disebutkan tadi, maka jumlah itu akan terkumpul dalam masa sebentar sahaja. Kerana apa? Kerana duit itu sebenarnya bukan hak kita. Hanya kita perlu guna cara mengikut caranya yang betul. Infak dengan cara yang betul. Sebab itu saya nasihatkanlah kepada pengurusan masjid, walaupun duit tu kita mungkin tunggu sampai setengah daripada kutipan baru nak mula, jadi saya nasihatkan berdasarkan kepada pengalaman saya dalam pembangunan masjid di beberapa tempat. Saya nasihatkan dengan duit yang ada, buat dulu ya. Itu bincanglah, jangan gaduh, tapi bincang. Buat dulu supaya apa? Supaya bila kita buat dulu, orang-orang yang dah bagi sedekah daripada awal, mereka nak juga tengok bagaimana tiang-tiang itu naik. Bila ada tiang-tiang atau puting-puting itu sudah dinaikkan, sudah dicacakkan, maka mereka akan cari lagi rezeki melalui usaha-usaha mereka yang lain. InsyaAllah, jangan bimbang, InsyaAllah ada rezeki. Seperti mana sekolah kami peruntukan 1.2 juta naik kepada 2.2 juta. Alhamdulillah, kami dah mula buat binaan bangunan itu, dan terus masuk sumbangan tu, masuk. Kerana apa? Kerana orang beriman dia tak kedekut. Orang beriman dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman dia tahu bahawasanya akhirnya dia akan bertemu dengan Allah. Dia tidak sama dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu jelaslah bahawa keimanan kepada Allah itu adalah merupakan satu persoalan yang besar dalam kehidupan manusia. Keimanan bukannya kata-kata yang diucap dan bukannya lambang-lambang ibadat yang dilaksanakan. Malah keimanan adalah satu keadaan atau sikap jiwa dan satu cara hidup dan satu kefahaman terhadap nilai-nilai, kefahaman lengkap terhadap nilai-nilai, peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan.
Apabila hati manusia kosong dari teras keimanan itu, dia akan menjadi goyang dan goyah. Dia akan dipermain-mainkan angin seperti bulu. Dia sentiasa dilambung gelisah dan takut, sama ada ditimpa kesusahan atau mendapat kekayaan dan kesenangan. Ini bagi orang-orang yang tidak ada hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada keyakinan dengan Allah. Orang-orang yang jauh daripada hubungan yang suci dan bersih daripada dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dia sentiasa gelisah. Sebab tu kita kata orang kafir, bagaimana walaupun mereka itu ada duit banyak, tak semua, ada di antara mereka yang ada duit banyak, kaya dan sebagainya, tapi mereka hidup tak tenang. Mereka bimbang duit mereka itu tak cukup, kekayaan mereka itu tak boleh nak akan hilang. Kekayaan mereka itu mereka bimbang akan hilang. Mereka bimbang kekayaan mereka itu tidak ke mana-mana. Akhirnya mereka berada dalam keadaan gelisah. Dalam keadaan gelisah. Ini satu benda yang kita kena bersyukur kepada Allah. Disebabkan kita ditentukan oleh Allah Ta'ala duduk dalam gerombolan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang beriman ni dia tenang, dia terima je takdir Allah Ta'ala. Dia sedar terhadap rahmat dan kasihan belas Allah. Dia menghargai ujian Allah. Dia sentiasa mengharapkan pertolongan Allah untuk mendapatkan jalan keluar dari kesusahan yang dihadapinya. Ini sifat orang beriman. Dia ada pergantungan yang pada Allah SWT. Dia tahu rezeki aku setakat ni, ikhtiar. Dia bukan orang kata apa ni, duduk saja tunggu bulan jatuh ke riba. Sudah tentu bulan itu tidak jatuh. Tak. Dia merasakan bahawasanya rezeki itu hak Allah Ta'ala akan beri kat aku dengan aku duduk saja. Dia tidak begitu. Dia kena usaha, dia kena ikhtiar. Ini orang beriman. Ini orang beriman. Tengok kalau dia buat benda baik dengan niat ikhlas kepada Allah, dia tahu hasil daripada ikhlas itu dia akan dapat pahala. Allah Ta'ala akan beri dia kehidupan yang baik. Tengok ayat Quran pada surah An-Nahl, Allah Ta'ala kata apa? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, makna siapa yang buat benda baik daripada lelaki dan juga wanita dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan beri dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu sudah pasti di dunia dulu, baru di akhirat nanti. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Kami akan balas, kata Allah. Balas dengan pahala kepada mereka dengan sebab amal baik yang mereka buat. Ini orang beriman. Orang kafir walaupun dia buat amal baik, dia tidak akan dapat pahala. Pahalanya ditangguh sehinggalah dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia akan dapat pahala daripada pahala yang dia dah dapat tu akan dibawa. Mana pahala kebaikan yang dia buat sebelum ini tu akan dijadikan pemberat timbangan dia. Dengan syarat dia, subhanallah, Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat tadi kepada kita supaya kita sedar bahawa apa yang dibelanjakan adalah dari rezeki yang dikurniakan. Bahawasanya segala bentuk yang Allah Ta'ala beri kepada kita adalah merupakan perkara-perkara yang merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu seseorang yang beriman dia akan beruntung. Dia akan beruntung. Beruntung di mana? Di dunia dia beruntung, di akhirat dia beruntung. Di dunia, di antara keuntungan dia apa dia? Dia menikmati ketenangan, ketenteraman, kestabilan. Dalam pengembaraan hidup dunia dia rasa apa? Dia rasa seronok hidup sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengabdikan diri kepada Allah tanpa keluh kesah.
Dia tahu waktu itu dia kena semaya subuh, waktu itu dia kena semaya duha, waktu itu dia kena semaya zuhur, kena semaya asar, semaya maghrib, semaya isya, semaya tahajud dan sebagainya. Maka dia buat mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dia tahu rezeki itu cemok ni. Ni Allah Ta'ala beri aku, ni Allah Ta'ala beri anak aku, Allah Ta'ala beri kau, jiran aku, ni Allah Ta'ala beri kepada keluarga aku dan sebagainya. Dia tahu rezeki itu bukan milik dia. Cuma dia adalah perantara. Allah Ta'ala tentukan dia itu dapat rezeki itu untuk apa sebenarnya? Allah Ta'ala tentu dia dapat rezeki itu. Allah Ta'ala tentukan dia dapat rezeki untuk dia bedok-bedok, bagi-bagi, bahasa Kelantan kata. Dah. Bagi kepada orang ni, bagi kepada orang ni. Subhanallah. Untung orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok pada ayat yang seterusnya. Selepas Allah Ta'ala terangkan tadi tentang bagaimana sifat manusia yang tidak beriman berada dalam keluh kesah dan sebagainya, dan Allah Ta'ala dan didatangkan pada tafsir ini bagaimana pula dengan keadaan orang yang beriman. Betul tak? Kita dengar tadi bagaimana pula dengan keadaan orang yang beriman kepada Allah. Dia tidak akan, hidupannya tidak sama dengan orang kafir yang keluh kesah ataupun sentiasa cemas, ataupun sentiasa rasa bimbang berlaku kesusahan sepanjang hidup dia, ataupun dia bimbang, ataupun dia berada dalam keadaan kedekut dan sebagainya. Dia memang kedekut. Dia tidak sama dengan orang beriman kepada Allah SWT. Kenapa benda ini? Kerana ayat Allah ini bila kita dengar, kita mahu ayat Allah ini mengesani hati kita, memberi kesan kepada jiwa kita, memberi kesan kepada perasaan kita, dan juga membuatkan kita dapat melaksanakan segala tuntutan-tuntutan ayat Allah ini. Dan hasilnya kita akan dapat rasai kemanisan ayat-ayat Allah SWT. Kemanisan hidup sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala datangkan ayat kat sini, illal musallin alladhina hum ala salatihim daimun. Orang beriman ini dia dikecualikan daripada gelisah. Saya dah cerita dah tadi sikit sebagai jawapan kepada keadaan yang berlaku kepada orang beriman, kepada orang kafir. Mana orang beriman dia tidak macam orang kafir. Didatangkan ayat untuk menguatkan illal musallin, kecuali mereka yang mendirikan solat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang tekun mengerjakan solat mereka. Tabaan, kita semua tahu bahawasanya as-salatu imaduddin, semayang itu tiang agama. Dan kita tahu dia adalah salah satu rukun daripada rukun Islam. Dan kita juga tahu bahawasanya semayang itu ataupun solat itu dia menghubungkan di antara manusia, di antara makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sembahyang kita akan rasa kekuatan jiwa, kekuatan roh, perasaan, kekuatan dalaman kita dan juga tubuh badan kita. Dengan sembahyang kita akan rasa kelazatan, kemanisan dalam perhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia serupa tukar urut. Tukar urut dia bila boleh pegang urat, hak kena urat, orang sakit juga, dia rasa dak. Dak dia rasa dia. Dia tu dia tekan pula macam ambo mula Pak Mak. Ingat mula Pak Mak tu kan urut mula tok guru. Masa ambo belajar ngurut dengan dia lah. Walaupun kita ada hak lain tapi kita belajarlah kan. Dia kata orang tempat sakit tu tekan paruk, kata paruk dia. Pagi dia suruh tekan dia. Kita pun tekan. Cukup nak kita tekan. Walaupun kita belajar sebelum ni tidaklah tekan kuat sangat. Tapi itulah orang kata apa ni, dia berdapat rasa keseronokan. Orang yang diurut rasa sedap, orang yang mengurut pun dia rasa seronok. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak rasa seronok dengan Allah, kita kena jaga solat. Kerana dengan solat itu menunjukkan bagaimana seseorang itu merasakan dia adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
alladzina hum ala salatihim daimun, yang tekun mengerjakan solat mereka, iaitu solat yang dibuat tidak putus. Maknanya sini bukan 24 jam sembahyang. Ada. Dia tidak cergelas-cergeluk. Dia tahu waktu itu dia kena sembahyang, maka dia sembahyang. Tak kira lah dia sembahyang itu sembahyang fardu yang bersifat tamam, ataupun sembahyang fardu yang bersifat jamak takdim ataupun jamak takhir dan sebagainya, ataupun sembahyang qasar dan sebagainya. Ni dah pergi jalan gak seluar cemah. Dah tahu dah orang Islam, sedialah bagai kain kau gapo kau. Tak payah fikir alasan, tapi fikir cari jawapan macam mana nak melaksanakan tuntutan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musim PKP ni ada dia orang tua benar. Dia jumpa dengan abang, betul lah abang pergi membelah kambing rumah dia. Dia kata, "Ustaz, kita pergi hospital ni. Tapi kita nak sembahyang, tak ada tempat. Tak lewat dah masa tu." Lepas tu kita balik sampai rumah, sedang balik orang biasa. Kita pergi sebelum Zuhur. Pakai tak sembahyang. Tua benar dah, sebab tu penting ada ilmu. Dia kata nak sembahyang guano. Moga musim PKP ni tutup belakang. Nak tak sih. Ia serupa kalau kita nak kecing, nak begok lah. Nak. Dan nak kita jumpa cari tempat. Dia buat alasan, pas bila tak buat alasan. Bukan dia sore tak semaya, sebutir kereta. Waktu dua belakang pula tu. Allah Akbar. Kena kata mana? Kita kata lepas ni tak boleh. Atas jalan boleh semaya. Atas jalan kalau tak ada kereta lalu lah. Jangan buat main-main dengan semaya. Semaya ni dia penentuan. Mu Islam ke mu kafir. Kalau mu tak semaya, mu bukan orang Islam. Kecuali orang tina hong uzur tu bak lain lah. Mungkin dia tak boleh semaya. Tak ada apa-apa dah. Baru 3 ayat, baru 5 ayat. Kita tengok kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau mengerjakan sesuatu ibadat, beliau akan mengerjakan dengan tekun. Sabdanya, sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang dikerjakan dengan tekun sekalipun sedikit. Madama wa in qalla. Walaupun sikit. Walaupun sikit. Sebab itu yang Rasulullah tunjuk kepada kita dalam bab semaya contohnya, dia tidak pernah tinggal semaya. Dia buat terus menerus. Kerana dia tahu itu adalah hubungan yang wajib dengan Allah tanpa putus. Dan dia ambil perintah semaya ni dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Makkah Al-Mukarramah ke Masjid Al-Aqsa. Daripada Masjid Al-Aqsa naik ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengambil perintah solat. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ini juga ialah untuk melihat bagaimana sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana mereka itu dikurniakan harta. Sikit cara sikit, kalau bahasa kita dah. Sikit cara sikit, banyak cara banyak. Masalahnya bakal wadak tahu je. Sebab tu Allah Taala kata ayat walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka yang memperuntukkan sebahagian yang tertentu dari harta kekayaan mereka
untuk orang yang meminta pertolongan dan orang yang susah. Jadi peruntukan ini khususnya zakat lah. Khususnya zakat yang sebagaimana masjid kita dapat, terbaru masjid kita dapat untuk pembinaan masjid ini dapat 30,000 kan, zakat kan, daripada seorang doktor, kita tak perlu sebut nama lah kat sini kan? Alhamdulillah kan. Yang lepas ni 120,000 pula lepas ni. Semua sekali 120,000. Dia dah bagi 30,000. Sebab tu saya kata, Haji, lepas ni insya-Allah bincang balik dengan AJK, buat dulu yang mana boleh, mula dulu pembinaan masjid. Kita nak biar duit tu berjalan, kita tak say duit tu duduk terkumpul gitu saja. Ya, insya-Allah dah. Ya, kita akan bantulah melalui dengan cara puak-puak kita lah, cara pelbagai doanya, cari sumbangannya. Kita nak supaya masjid di sini mungkin satu hari nanti dapat didirikan sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sebab kita dekat dengan sekolah Zainab dekat. Asrama dah. Asrama dekat sini pun ramai kawasan orang Melayu kita dah. Kalau tidak kena pergi Masjid Muhammadi lah ke apa, jauh. Dia dimaksud dengan peruntukan itu secara khusus ialah zakat dan sedekah-sedekah yang tertentu kadarnya. Jadi peruntukan ini dalam ayat ni, wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum, ulah balik mudah ingat. Dan mereka yang memperuntukkan sebahagian yang tertentu dari harta kekayaan mereka lisaili wal mahrum, untuk orang yang meminta pertolongan dan orang yang susah. Jadi peruntukan ini dia adalah merupakan suatu hak dan kewajipan, satu hak dan kewajipan. Sebab dia menjadi hak kepada orang yang mempunyai harta kekayaan, dan juga menjadi hak kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga di antara orang yang beriman yang diberi anugerah keimanan yang tinggi dan keikhlasan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memperuntukkan sebahagian tertentu dari harta kekayaan mereka dengan kesedaran sebagai hak orang yang meminta bantuan dan hak orang-orang yang susah. Bila dia buat gini, dia boleh rasa dia bebas daripada sifat kedekut. Macam kita lah, kita ajar, kalau tabung lalu depan, terutamanya hari Jumaat, maka kita akan bubuh walaupun 10 sen, walaupun sekejap. Saya ajar, saya maklum dah sebelum ni, kalau kita tak ada pitih, seluk juga dalam poket, ambil bubuh dalam tabung. Nak ajar tangan ni memberi. Ajar tangan, bukan nipu, ajar tangan ni memberi. Buat duit juga. Mana tahu Allah Ta'ala ganti kita waktu duit tu duduk 50 sen, RM1,000, RM500, RM5,000 dalam itu. Kena buat. Abang ajak kita buat apa? Kadang-kadang buat kita tak ingat nak bawa duit. Tak ingat. Tak rekut benarnya. Tapi masa nak bawa tu tak ingat halal. Nak syaitan ni dia pandai. Tapi kan kalau nak pergi minum air teh Kedah, nak pergi makan roti canai tu, insya-Allah tak akan lupa. Tak akan lupa. Tapi kalau buat sedekah untuk masjid kau, untuk anak yatim kau, apa, kadang-kadangnya mari tak ingat. Sebab apa? Sebab nak buat benda baik ni, syaitan dia akan cuba menghalang kita daripada teringat nak buat benda-benda baik. Sebab itu maksud lisaili wal mahrum tu, iaitu orang yang meminta ialah orang yang meminta bantuan dan pertolongan. Dan maksud al-mahrum itu orang susah tu ialah orang yang susah tetapi tidak menyatakan kesusahannya kepada orang lain dan tidak meminta pertolongan dari mereka, atau orang yang susah tidak meminta pertolongan dari mereka. Maknanya dia susah tapi dia tak minta tolong orang lain. Dia usaha, dia ikhtiar. Kita tahu dia susah. Dia ada hak untuk dapat bantuan. Anak amal dan sebagainya. Atau orang yang susah kerana ditimpa bencana-bencana alam, tetapi dia menanggung kesusahan itu tanpa meminta bantuan orang lain. Saya pernah pesan kepada mana-mana masjid yang saya pergi, saya kata masjid kena ambil peranan benda ni. Orang nak nikah, ada keluarga tu boleh boleh anak, boleh cucu. Kita masjid kena santuni mereka. Kita royak je. Nak buat tak nak tu, pihak AJK lah yang bincang macam mana peruntukan. Anak nak pergi ngaji, ada orang tua sakit, jadikan masjid itu sebagai tempat
disebarnya ataupun disebarnya kebaikan kepada umat. Saya dah sebut pada Haji sebelum ni, masjid ni kita guna betul-betul untuk bagi kebaikan kepada umat. Kita bagi saja sebab mereka orang Islam, dan mereka ada hak daripada masjid, dan pihak masjid berhak untuk sampaikan kebaikan Islam kepada mereka. Guna betul-betul, jangan buat main-main, kerana kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat sehabis mampu kita. Ustaz kadang-kadang pitih kurang masjid, tak usah bimbang. Kalau habis tak ada nak belanja masjid, oyak kambang. Bukan payah, boleh mari sekejap. Tak ingat nama dah. Mari sekejap. Mari sekejap. Tak boleh beri sekejap seorang. Hari ni kutip boleh 50 riyal. 5 waktu 10 riyal satu waktu. Esok kutip pula 50 sen. Lama tak ada pitih dah. Dia kata tak ada pitih dah. Dia pergi minum air teh dah 2 kali 2 cawek. Teh tarik, lepas tu kopi kurang manis. Dah. Dia boleh pergi. Tetapi kenapa dia tidak buat? Kenapa dia tidak buat untuk kebaikan ini? Itu benda tu kena ada hasa. Makna dia kena ada dorongan. Kita kena dorong semua. Baik. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka membenarkan hari balasan. Ini sifat orang yang beriman. Mereka membenarkan hari balasan. Dia percaya bahawasanya akan berlaku balasan pada hari akhirat nanti. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Sebab tu orang beriman, dia bekerja dan beramal berdasarkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang beriman. Dia bukan buat ikut hawa nafsu. Sebab dia tahu, bila dia buat sesuatu yang diredai oleh Allah, maka dia akan diredai oleh Allah di dunia dan akhirat. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun, inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Dan mereka yang takut kepada azab Tuhan mereka, kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak wajar dirasakan aman. Bila sebut nama azab, tak ada sifat azab duduk sini. Sifat azab ni kena seksa. Sifat azab ni sakit, perit dan pedih dan sebagainya. Sebab itu bila kita dengar ayat-ayat seperti ni, kita kena rasa banyak taksir, banyak kekurangan pada diri kita, banyaknya kekurangan dari sudut ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita timbul, kita buat rasa macam buat ibadat tu banyak, tetapi kita tidak tahu Allah Ta'ala terima ke tak. Hal ni kita kena tanya molek bahawasanya segala apa yang kita buat di dunia ini, dalam soal kebaikan, kita kena letak bahawasanya yang balasnya Allah. Jadi tugas kita bukan kerja nak bilas, tapi kerja kita buat tu, adakah Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Rasulullah SAW, walaupun beliau diutuskan Allah, walaupun beliau tahu bahawa beliau telah dipilih dan dipeliharakan Allah, namun beliau sentiasa takut kepada azab Allah. Ini Rasul, kita takut masa ni je dah. Masa dengar gini takut, lepas tu tak ada. Maknanya iman kita ni lemah sebenarnya. Kita kena ikhtiar supaya iman kita kuat. Sebab tu kita kena duduk dalam perkumpulan orang-orang yang beriman. Kita kena bertemu dengan orang-orang yang beriman. Kita sentiasa memperluaskan pertemuan kita itu di mana-mana tempat sahaja. Pagi tadi selepas habis subuh, salah seorang sabda dengan pada sahabatnya yang bermaksud amalan seseorang itu tidak akan dapat memasukkannya ke dalam syurga. Lalu mereka berkata, walaupun anda sendiri wahai Rasulullah? Jawab baginda, ya, walaupun aku sendiri, kecuali Allah lindungi aku dengan rahmatnya. Diriwayatkan Bukhari, Muslim dan An-Nasai. Ini nak ceritanya Rasulullah semayang tahajud sampai pecah kaki. Kita sakit urat sikit nak mari semayang mu'ah pun tak boleh. Tak. Nak istighfar berat mulut, nak baca Quran berat, nak buka Quran. Tapi WhatsApp, Facebook cepat buka.
Ya Allah, jauhilah kami daripada ikut hawa nafsu, daripada ikut panduan syaitan. Kita mudah sangat nak buka handset dan sebagainya. Quran malah tasbih, tahmid, tahlil, takbir malah. Sedangkan dalam hadis kan Rasulullah baca pagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali, petang 100 kali, malam sebelum tidur 100 kali. Di antara bel subuh dengan qomat tu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Benda-benda macam ni kita tak buat, malah sebelum tidur Rasulullah tak akan tidur kecuali akan baca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Hadis riwayat Aisyah. Ada riwayat Tirmizi yang lain kata Rasulullah tak akan tidur melainkan dia akan baca 4 surah. Al-Mulk, As-Sajdah, Az-Zumar, Az-Zukhruf kalau tak salah saya. Az-Zumar tu confirm. Satu lagi tu surah Ghafir. Ingat-ingat lupa. Jadi di sinilah ceritanya kita ni peluang Allah Ta'ala buat amal, kita buat dah tahu. Tapi buat benda-benda yang Allah Ta'ala murka, kita cepat. Itu tanda iman kita ni lemah. Tabaan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurangan. Maka kita kena cek sokmo, kena muhasabah sokmo. Kita orang beriman, kita berhak untuk cek diri kita sendiri. Sebab kita ada panduan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak wajar dirasakan aman. Kadang-kadang maksiat yang mewajibkan azab Allah itu berlaku di saat kelalaian dan menyebabkan seseorang itu mendapat azab Allah. Jadi di sini Allah menghendaki supaya manusia itu berwaspada, beringat, berhati-hati. Sebab Allah Ta'ala ada rakyat kita, inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak wajar dirasakan aman. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak beri azab bila-bila masa. Jadi beringat. Ayat Quran mari supaya kita beringat. Kita dengar penerangan-penerangan tafsir dan sebagainya. Ayat pembentangan dibentangkan oleh orang-orang yang memberi tazkirah, memberi peringatan kepada kita, yang berbincang bersama kita, sebenarnya untuk supaya kita muhasabah diri kita. Jangan buat tak cara dengan ayat-ayat Allah ni. Jadi benda ni orang je royak apa sekopok, orang je dengar apa sekopok. Sebab itu dikata dekat sini, rahmat Allah itu tetap terbuka luas dan pintu keampunannya sentiasa terbuka. Pintu taubat tidak pernah terkunci. Ini adalah merupakan yang kebaikan yang ada dalam Islam. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang bertaubatlah kalian, kembalilah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat yang bukan main-main. Masalahnya kita tak asyik taubat. Astaghfirullah, itu taubat. Minta ampun dengan Allah, astaghfirullah. Payah kau nak sebut. Jadi kita kena rebut peluang hak ada. Jadi bertaubat kepada Allah itu dalam ungkapan-ungkapan yang disebutkan tadi, itu satu hal. Ada lagi yang lain. Bertaubat kepada Allah di antaranya ialah dia mengembalikan hak yang sepatutnya kepada Allah, maka dia kembalikan hak sepatutnya kepada Allah. Kalau bak ngundi kat kita kata orang Islam tak akan nak pakai orang kafir. Deh. Majoriti orang Melayu Islam. Tapi bui kau orang kafir jadi wakil, boleh ke? Gitu. Sebagai contoh ni, sebagai contoh. Tak apa ustaz, masalah gapo semua. Tu ambo malas nak balas. Gapo hak kita buat akhir-akhir kat dunia ni, kita akan jumpa dengan Allah Taala. Depan manusia boleh berujah, boleh kira, boleh buat dalil kat tu, dalil kat ni, tapi akhirat seksa beringat. Tak boleh nak lagi. Sebutir-butir Allah Ta'ala kata.
Sebab tu hati kita sentiasa berhubung dengan Allah. Kena ada harapan, rasa takut juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena rasa ada sentiasa nak mohon keampunan kepada Allah, dan sentiasa yakin kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara perkara-perkara yang kita bincangkan pada hari ini, yang menyentuh tentang sifat manusia yang asalnya tabiat dia sifat resah, gelisah. Tetapi bila dia beriman, dia letak pergantungan dia dengan Allah. Tidak sama dengan orang kafir. Kita telah bincangkan bagaimana sifat orang yang menghilangkan, orang beriman ni bila dia nak hilangkan resah tu, gelisah dia tu, dia akan semayang. Kita bincang juga tadi sifat orang beriman, bila dia nak hilangkan sifat kedekut, dia akan sedekah. Sifat orang beriman, dia nak rasa hubungan dia dengan Allah Ta'ala rapat, dia mempercayai hari akhirat. Dan bila dia mempercayai hari akhirat, dia tahu bahawa di sana ada azab Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berusaha menghindarkan diri dia daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Moga-moga apa yang kita bincang ini memberi kesan yang cukup besar kepada jiwa kita, kepada perasaan kita, kepada kehidupan kita, agar kita menjadi manusia yang tidak leka, manusia yang sentiasa memperbarui taubat, yang memperbanyakkan zikir, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang memanggil manusia-manusia lain yang berada di sekitarnya, yang membangunkan umat di sekitarnya kepada persediaan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mahu bila kita hidup bersama di dunia, kita mahu hidup bersama di syurga, insya-Allah. Itu yang kita mahu. Kita tidak mahu kita bersama di dunia, tapi di akhirat nanti hal ni duduk dalam neraka, hal ni duduk dalam syurga. Kita tak mahu macam tu. Kita nak di dunia bersama-sama, di syurga nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minna wa minkum.